Barisan kedua, kawalan kehormatan utama. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia. Ampun tuanku beribu ampun, sembah patih mohon diampun. Patih mohon berkenan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda tuanku, untuk patih memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan tahun 2025 dengan tema Malaysia Madani Rakyat Disantuni pada pagi ini. Ampun tuanku,
menjunjung kasih waktu. Diberi kehormatan hadirin yang dihormati sekalian, dengan limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, acara pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2025 dimulakan. Sambutan Hari Kebangsaan 2025 dengan tema Malaysia Madani, Rakyat Disantuni, menampilkan semangat cintakan negara dengan menekankan semangat patriotisme, perjuangan dan jati diri. Saya Jovinia Jim. Saya Syahrial Sarafuddin. Dan saya Terence Dance akan mengacarakan majlis pada pagi ini. Untuk maklumat, acara didahului dengan nyanyian lagu negaraku seiring dengan acara menaikkan jalur gemilang, disusuli dengan lafaz ikrar rukun negara dan nyanyian lagu tema Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Serentak dengan nyanyian lagu negaraku, sebanyak 14 das tembakan kehormatan melambangkan 14 negeri dalam Malaysia oleh 41 Veteran Regiment Artillery Diraja dengan kekuatan 3 pegawai dan 57 anggota lain-lain pangkat berpangkalan di Kem Sungai Buloh, Selangor. Diketuai Major Hafizan bin Madkani, dibantu Ketua Tembakan Pemerhati Kapten Muhammad Zamir bin Zulkifli dan Pegawai Tapak Meriam Kapten Muhammad Izam bin Abdul Aziz. Daftar kehormat dan hadir dimohon untuk berdiri hormat bagi acara menaikkan jalur gemilang dan dimohon untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Mohon hadirin terus berdiri hormat dan sama-sama mengikuti lafaz ikrar rukun negara. Bacaan ikrar rukun negara akan diketuai oleh Lieutenant Komander Muhammad Firdaus, Pegawai Laksana TNI Sri Indra Sakti, Wira yang telah menyelamatkan 4 nyawa dalam tragedi bot terbalik di Teluk Batik, Perak pada 28 Ogos 2023. Atas tindakan spontan, cekam dan penuh tanggungjawab awam ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan mengurniakan pingat jasa perkasa persekutuan pada 2 Jun 2025. Turut serta 68 pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia usai lepas ikrar rukun negara ialah laungan keramat merdeka sebanyak 7 kali. Mohon diberi kenamaan dan hadirin sekalian berdiri hormat dan sama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, Merdeka! 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 Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk. Acara diteruskan dengan persembahan lagu tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani Rakyat Disatuni, ciptaan lagu dan lirik oleh Afan Mazlan, terbitan Bahagian Muzik RTM. Dendangan Biduanita Negara yang berbahagia Dato' Sri Siti Nurhaliza, kibarkan calon gembiraan anda.
Terima kasih yang berbahagia Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hidup itu pengorbanan, pengorbanan itu perjuangan, perjuangan itu ketabahan, ketabahan itu keyakinan, keyakinan penentu kejayaan, kejayaan adalah nikmat kebahagiaan, kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti, kemerdekaan kelangsungan perjuangan keamanan dan kemakmuran, hadiah untuk anak bangsa dari jerit-jerit pejuang terdahulu. Acara Berbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2025 akan memperlihatkan pengisian berbarisan dan perarakan terdiri daripada komponen kenegaraan, komponen perarakan rakyat, komponen kesejahteraan, komponen keselamatan negara, komponen persembahan udara dan komponen persembahan khas materi. Mendahului acara berbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan yang mempancarakan pusat latihan muzik tentera darat terdiri daripada 1 pegawai dan 45 anggota lain-lain pangkat. Pimpinan Letnan Khairul Anwar bin Hassan dan dibantu oleh Drum Major Sarjan Muhammad Ashraf bin Khalid. Band Sergeant Major Sarjan Muhammad Khairul Fahmi bin Isal dan Korporal Muhammad Fitri bin Ismail. Menyusul kontingen pembawa jalur gemilang berukuran 80 kali 40 kaki oleh 120 pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional diketuai Ketua Pembarisan Pegawai Rendah Kanan Muhammad Farhan bin Hasrul Anwar, Kedua Ketua Pembarisan Pegawai Kadet 4 Company Sergeant Major Putri Farah Sakina binti Badruhisha. Mendahului kontingen pembawa jalur gemilang ialah Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Garing dengan kekuatan 50 anggota diketuai Drum Major Sir Tintau. Menyusul kontingen pembawa jalur gemilang dengan kekuatan 100 anggota terdiri daripada ahli-ahli kadet berbasis sekolah Kementerian Pendidikan diketuai Kapten KS Lukman Al-Hakim bin Muhammad Tahir dengan SMK Putrajaya dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Mengikuti kontingen pembawa jalur gemilang ialah Pancaragam Victoria Institution diketuai Drum Major Adam Silhan bin Zuriya dengan kekuatan 50 anggota. Seterusnya, kontingen pembawa bendera negeri dengan kekuatan 19 anggota diketuai dengan Pelaksana Negara Malaysia Muhammad Fahmi Ihsan bin Nazarudin dari SMK Putrajaya Pusaka dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Mendahului komponen perarakan rakyat kontingen kepengurusan ASEAN 2025 dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri diketuai Yang Mulia Raja Saiful Rizwan, Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN 2025 dengan kekuatan 170 anggota terdiri daripada pegawai awam pelbagai kementerian termasuk 20 orang wakil daripada pejabat kedutaan negara-negara ASEAN dan Timur Leste. Mereka berhias yang melambangkan perpaduan sakral dan armada kejuaraan rasmi ASEAN 2025 berteraskan elektrik dan pemanduan kita mengangkat tema keterangkuman dan kemampanan bagi memacu ASEAN ke arah masa depan yang hijau, inovatif dan berdaya saing.
2026 yang diselaraskan oleh Kerajaan Pelancongan Seni dan Budaya diketuai Berusaha Pelancongan Kedua di Malam Kedua Sesi Pelancongan dengan kekuatan sebanyak 20 peserta dan 16 bidang perhias ikon pelancongan negeri serta wilayah melambangkan komitmen Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Pemberkasan Budaya, Kesenian, Warisan dan Kelestarian Malaysia secara berusaha. Kereta perhias VM 2026 menampilkan flora, fauna, busana etnik pelbagai kaum, alat musik tradisional seperti sape dan rempana ubi. VM 2026 telah menampilkan langkah strategik penerbangan serta mempamerkan khazanah alam lestari dan Malaysia kaya budaya. Kempen Perawat Malaysia 2026 welcomes the world. Menyusul ialah kontingen Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 yang diterajui oleh Jabatan Penerangan Malaysia menampilkan kelainan tahun ini apabila pertama kali bergabung dengan 3 kelab permotoran terdiri daripada Kelab Motosikal Honda ST Malaysia, Kelab Community BMW Bersatu, Suzuki Visum Owner Club Malaysia dan kenderaan pacuan 4 roda Info on Wheels Syabek. Konvoi KMJG 2025 telah berjelajah ke 88 checkpoint di seluruh negara untuk menyuruh dan menggelorkan kibaran Jalur Gemilang. Menghadiri pentas kenemaan ialah kontingen ekonomi dan swasta gabungan syarikat paduan berkaitan kerajaan GLC, GLIC dan sektor berat yang diselaraskan oleh kumpulan wang simpanan pekerja melibatkan penyertaan 40 syarikat berkaitan kerajaan dan swasta terdiri daripada 2,427 peserta. Kontingen ini dibagikan kepada 5 kluster iaitu kluster kesejahteraan sosial dan rakyat, kluster ekonomi dan pembangunan sosial sektor perbankan dan kewangan, kluster ekonomi dan pembangunan sosial sektor pembinaan dan perkhidmatan, kluster ekonomi, komunikasi dan inovasi untuk rakyat dan kluster sumber, teknologi inovasi dan pembangunan modal insan. Mendahului kontingen ekonomi dan swasta ialah kumpulan wang simpanan pekerja dengan kekuatan 97 orang yang diketuai oleh Encik Syafiq Faizal bin Azmi, Ketua Seksyen Keselamatan dan Pengurusan Kesihatan Pekerjaan dengan moto Simpan Baik-Baik, Jom Tambah dan Merdeka daripada Scam. Dua serta Asian Mobile DWSP yang menyediakan perkhidmatan kaunter bergerak dan truk Merdeka daripada Scam dengan mesej bahayanya penipuan kewangan. Menyusul ialah kluster kesejahteraan sosial dan rakyat gabungan badan berkanun dan agensi kerajaan terdiri daripada Permodalan Nasional Berhad bersama Maskot Alung, Agah dan Aji, Pertumbuhan dan Keselamatan Sosial, kumpulan wang persaraan diperpadankan TWAP, Angkatan Koperasi Lokasi pentas kenemaan ialah kelas ekonomi dan pembangunan sosial yang mewakili sektor pembinaan dan perkhidmatan. Gabungan kelas ini terdiri daripada YTL Group, UEM Group Berhad, Malaysia Airport Holding Berhad, Malaysia Aviation Group MAG dan Mascot Bank, FAG, FGB Hedges Berhad dan Malaysia Resources Corporation Berhad MRCP. Turut mengetekankan kereta berhias yang mengedepankan projek ikonik, menghubungkan rakyat, menghijaukan bangga, melambangkan kemajuan inovasi dan perpaduan seiring cita-cita membina Malaysia
modernisasi dan gemilang untuk generasi akan datang. Seterusnya ialah Kluster Ekonomi, Komunikasi dan Inovasi untuk Rakyat Gabungan Syarikat Badan Perkanan dan Agensi dalam sektor komunikasi dan perkhidmatan seperti Telekom Malaysia Berhad bersama aset TM3DE Anamorfik yang mengenahkan Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan U-Mobile Telekomunikasi Pilihan Malaysia. Kereta berhias U-Mobile komited untuk membina rangkaian era barang negara Ultra 5G demi investasi dan pengalaman terukur bagi semua rakyat merealisasikan daya saing ekonomi digital untuk Malaysia. Mengakui pendidikan ekonomi dan swasta yang berasal sumber teknologi, inovasi dan pembangunan bola Malaysia gabungan berbagai syarikat berkumpul perkhidmatan dan swasta terdiri daripada Burak Malaysia yang perlu diwakili dari tangan orang lain upaya serta kemudahan berasaskan EV, GX Bank, Jaya Cruiser, PNG Digital Stand Berhad dan turut dipertontonkan ialah Pushball Wheel Stand, Food Panda Malaysia dan motosikal elektrik. Batteries Energy, Kasem yang meraihkan ulang tahun ke-10 bersama ikon sukan tanah air dan pengasas syarikat tersebut. SK Battery Berhad, Mardi Corporation Semen Berhad, Mr. DIY Group Malaysia Berhad bersama aset motosikal EV serta maskot pandai, Yayasan Pelajaran Mara YPM, Malaysian Society for Occupational Safety and Health, MSARS, Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, NADI, Jendela, MCMC Nexus, Captain Kedah dan MCMC Prime, Sibat Usaha MCMC memperkukuh keterhubungan memacu inovasi. Berikut kontingen gabungan stesen penyiaran diketuai Insya Rahman Samad dari RTM menampilkan peserta gabungan stesen penyiaran terdiri daripada RTM, Astro, bernama Biasat, MyTV Broadcasting Sedia Berhad dan Media Prima. Turut serta dan personaliti TV dan radio serta Bas Kita FM, gandingan Radio RTM dan Astro Audio. Menyusul kontingen bagian industri kreatif dan animasi Malaysia di bawah penyelarasan Perpadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) yang diketuai oleh Encik Ahmad Syazli Malang Fiat, Penggarap Kreatif dan Teknikal. Kontingen bagian industri kreatif terdiri daripada kumpulan Alpha dan Kisina Klinik daripada Astro Malaysia di bawah naungan Rock and Fuel Entertainment, Sweet Kismina, Adam Lee, Aziz M. Osman, Lisnawati, wakil industri filem, animasi serta cabang industri kreatif yang lain. Kontingen animasi Malaysia dimeriahkan dengan penampilan watak Didi and Friends, Mekamoto, Boboiboy Boy, Papa Zola, Ejen Ali, Ejen Alicia serta Omar dan Hana. Watak animasi ini telah mewarnai kehidupan anak-anak Malaysia dan mendapat tempat di hati pelbagai besar usia dan masyarakat malah mencipta impak di kalangan penonton global. Berikut adalah kontingen sukan negara terdiri daripada 150 orang atlet dan para atlet terbaik dalam air. Diketuai Encik Ahmad Faisal bin Mahramli, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Belia dan Sukan. Turut serta Grandmaster Shuttle pertama Malaysia, Yoni Tien, juara Piala Dunia Parana, Duragasti dan Imam Pasoi, juara basikal dan olahraga terbesar pada Sukan Asia, Nur Suraya binti Muhammad Syamri dan Muhammad Zikri Zakaria, pemenang nomor Stanton Bowling IBF World Cup 2025 dan pemenang bidang emas semasa Sukan C World Cup 2025. Pasukan Sukan Negara lambang keunggulan Malaysia di pesara dunia. Berikut kontingen DRV Haikon yang menampilkan dua kenderaan jenama nasional Proton dan Modernas. Didahului Proton Santa dan motosikal Modernas Street edisi pertama, diikuti motosikal elektrik Modernas MPV 1 dan MPV 2 serta kereta elektrik Proton EVAS 7. Turut ditampilkan kereta elektrik Malaysia yang terbaru Proton EVAS 5. Komitmen DRV Haikon ke arah garis talian alam sekitar melalui inovasi kenderaan elektrik. Selamat dengan dasar otomotif negara, Kementerian Perdagangan, Perdagangan dan Industri, MITI dan pemain industri perdagangan dalam meningkatkan daya saing industri kenderaan elektrik dan komited untuk memastikan kenderaan elektrik dan komponen-komponen utama dipasang dan dikeluarkan dalam negara. Berikut
diketuai Encik Azmi Musyagri Abu Muttalib, pengarah Aki, Seranta dan Sahamihi bersama barisan kenderaan elektrik yang dipasang dan akan dipasang di Malaysia seperti Sherry, Icon, Big Motor, BYD, Mercedes-Benz, GWM, BMW, Mini, Volvo, Smart, Lotus, Lead Motor, Ebixon, Yadea, Blue Shark dan Superlux. Turut serta Herbert Terminal Traktor Elektrik sepenuhnya pertama di Malaysia yang mematuhi piawai antarabangsa buatan tempatan kebanggaan negara. Kini telah beroperasi di 50 buah negara. Acara pemeriksaan diteruskan dengan kontijen kesejahteraan didahului kontijen perkhidmatan awam melibatkan 30 kementerian dan jabatan kerajaan disertai dewan awam daripada pelbagai bangsa, golongan dan sektor seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan perkhidmatan sosial mengikut bidang tugas masing-masing, termasuk orang berangkat upaya mengikut bidang tugas masing-masing ke arah mendukung agenda reformasi perkhidmatan awam. Berikut kontinjen bahagian penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dengan kekuatan 209 anggota penguasa dan diketuai Tuan Muhammad Zamil bin Jamaluddin, pegawai kuasa. Kontinjen ini bertanggungjawab bagi memastikan pematuhan undang-undang, khususnya kawal selia bekalan harga dan barangan, perlindungan harta intelek, melindungi hak pengguna dan membantas penyelewengan barang kawalan bersubsidi. Perkhidmatan awam memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta telah mengalami evolusi yang dinamik dan progresif seiring pembangunan merentasi perkembangan sejarah negara melalui perancangan penambahbaikan yang berterusan. Seterusnya, Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam, Pimpinan Grand Major Pertahanan Awam, Sarjan Major Jura Pertahanan Awam Muhammad Hafiz bin Muhammad Marzuki dengan kekuatan 50 anggota. Menyusul kontinjen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Pimpinan Latihan Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rohani bin Halim dengan kekuatan 265 anggota terdiri daripada pegawai tetap, anggota sukarela, pasukan khas pertahanan awam PASPA dan mitra serta dan dengan seragam sedia pantas dan tertuju. APM mesti melaksanakan tugas dengan cabaran bencana seiring dengan teknologi terkini. Grup mereka diperanakan ialah anjing pengesan unit K9 APM yang terlatih di bawah International Rescue Dogs Organization terdiri daripada bakal government dan bakal tempatan local breed. Tim pemeriksaan asal operasi terdiri daripada Jenis Kawasaki British 200, Special Rescue Vehicle SRV, Situation Rescue Vehicle CRV, Rapid Rescue Vehicle RRV, Toyota Hilux 4x4 Light Rescue Vehicle RRV, lengkap dengan peralatan penyelamatan ringan, ambulans penyelam APM, loading van yang mendukung
Bersama kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia bertemakan Evolusi Rela Simbol Transformasi Dinamik, terdiri daripada 207 pegawai dan anggota, diketuai oleh penolong Pesuruhjaya Rela Muhammad Rosdin bin Namik dengan moto Setia Berbakti. Kontingen ini terus marah dengan slogan dari rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat, dalam mendukung aspirasi Malaysia Madani. Berikutnya pula penjarakan Setia Perwira Jabatan Imigrasi Malaysia dengan kekuatan 60 anggota dan kedua pegawai imigrasi Muhammad Anwar Hamid bin Muhammad Ozali dan pegawai imigrasi Elwin C. Laisu. Penjarakan Setia Perwira menduduki tempat ancaman dalam pertandingan balas depan antara Kementerian Dalam Negeri. terdiri daripada motosikal unit baja dan berbagai motosikal latihan legend memandu. Motorkar berkuasa pengoperasian JPJ Mobile, counter bergerak inisiatif AMI JPJ kepada rakyat dan beri berbagai utility untuk penggunaan logistik. Menyusul berikutnya pasukan masyarakat penjara Malaysia gabungan 12 anggota jabatan penjara dan 28 persen pimpinan SPK Azhar bin Afifi bin Hasan dan dibantu oleh Bank Sarjan Meja Masyarakat Penjara Sarjan Meja Syahrizan bin Izwan. Menyusul dari kontingen jabatan penjara diketuai Timbalan Penguasa Muhammad Amir Zal bin Abdullah dengan kekuatan 207 anggota, parti, segak dan gagah mendukung aspirasi Malaysia Madani. Jabatan penjara telah memainkan peranan tersendiri sebagai peneraju perkhidmatan korektif serta komited dalam memulih dan membimbing insan ke arah kehidupan yang lebih bermakna demi kesejahteraan masyarakat.
Acara diteruskan dengan pancaragam Jabatan Kesambi Raja Malaysia pimpinan Tuan Muhammad Rizal dan Muhammad Ghazali dan Drum Major Encik Muhammad Airil Ibrahim dengan kekuatan 50 orang anggota. Menyusul kontinjen Jabatan Kimia Malaysia akan bersatu dengan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi diketuai oleh Kamis Penghasilan Yazi Ibrahim dan ia dikarasi dan pegawai kimia untuk menyediakan perkhidmatan analisis forensik, alam sekitar dan keselamatan kimia, menjual teknologi, inovasi dan kepakaran selain visi peneraju penyelesaian saintifik global. Turut dipertontonkan bakal bergerak Jabatan Kimia Malaysia yang pertama seumpamanya di Asia. Mereka khas sebagai memberi respons kepada insiden bencana atau ancaman kimia, lengkap dengan peralatan canggih mengesan serta mengesahkan bahan kimia dan ejen senjata kimia, dan diketuai Kamis Muhammad Faris bin Ismail dan Kamis Muhammad Fauzi bin Ghazali. Seterusnya, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART merupakan pasukan unit mencari dan menyelamat negara di bawah pentadbiran Agensi Urusan Bencana Negara NAMA. Pasukan ini juga bernaung di bawah payung Insara United Nations. Pasukan SMART diketuai Inspektor Abdullah bin Ahmad Sobri dengan kekuatan 100 anggota. Sebagai pasukan penyelamat antarabangsa di bawah PBB dan pengerusi ASEAN 2025, pasukan MAS 01 SMART NAMA telah digerakkan ke Myanmar pada 30 Mac hingga 7 April 2025 menyertai misi bantuan kemanusiaan gempa bumi dan mentor kepada pasukan penyelamat Rusia 03. Turut dipertontonkan asas SMART Malaysia terdiri daripada Nuclear Stratman TGM-280 dan Utility Terrain Vehicle UTV Kawasaki Mil-Pro GX antara aset penting dalam operasi mencari dan menyelamat. Sedia menyelamat cepat dan mesra menyusul kontinjen Wira Merah didahului pasukan pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat diketuai penolong dalam penguasa bomba Ahmad Najamah bin Zuel dan dipimpin Drum Major pegawai bomba Muhammad Zul Amin bin Jumain dengan kekuatan 60 anggota. Melangkah segak penuh disiplin dengan moto Bomba Tonggak Penyelamatan Negara. Kontinjen Jabatan Bomba dan Penyelamat berasal memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terbaik. Diketuai penolong Presiden Jaya Bomba Yong Lee di bawah Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Gurisa. Turut serta Asad Hanwan terdiri daripada 6 bakal anjing penisan yang telah memberikan peranan yang tersendiri dalam misi menyelamat. Menyusul SNSN kenderaan dan jentera moden berbagai fungsi bagi operasi pemadaman dan penyelamatan, terdiri daripada motosikal Rapid Intervention Motorcycle, Emergency
Emergency Medical Rescue Service, Fire Forensic Vehicle, Long Range Detection Vehicle, Delta Bomber Anti-Lieutenant, Urban Search and Rescue, Utah Vehicle, Contract Fire Rescue Tender, and Studio, Visiting Medical Boat, Adel, and Tesla Boat, Session Adel, Jump Bomber Tour, and Bomber Junior, K-1 Tender, Fire Rescue Car, White Fire Rescue Tender, Fire Rescue Tender, bersama barisan artis Film Legasi Bomber The Movie, terbitang kerjasama multimedia GST, Astro dan 6 yang kini sedang ditayangkan di Pawagam bermula 21 Ogos 2025. JBPM komited ke arah merealisasikan visi menjadi sebuah organisasi berprestasi tinggi dan sentiasa bersedia melaksanakan misi penyelamatan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Acara perbarisan dan perarakan diteruskan dengan kontinjen pasukan keselamatan negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dan Pasukan Darat, Laut dan Udara, Pasukan Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Mendahului kontinjen keselamatan negara Pancaragam Agensi Penguasaan Maritim Malaysia dengan kekuatan 41 anggota diketuai Lieutenant Komander Maritim Muhammad Amirul bin Abdullah, dibantu Pegawai Waran 1 Maritim Abu Bakar bin Ani dan Drum Major Bintara Muda Maritim Rahmat bin Omar. Menyusul kontinjen Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia diketuai Komander Maritim Muhammad Fadli bin Abdul Khalil selaku pegawai pelantun kontinjen dengan kekuatan 399 anggota penguasa lelaki dan wanita terdiri daripada Maritim Negeri, Pasukan Tindakan Khas dan Penyelamat, Stesen Udara Maritim Subang serta Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah yang memperagakan 6 variasi pakaian, iaitu pakaian bertindak celoring digital, pakaian pejabat 4 Alpha, pakaian pejabat 4 Bravo, pakaian penerbangan, pakaian pasukan tindakan khas dan penyelamat, serta pakaian beserta kelengkapan berenang penyelamat. Agensi ini dilengkapi dengan 273 aset laut dan 7 aset udara, sistem pengawasan radar. Turut dipertontonkan ialah aset darat dan laut, iaitu Bot Kelas Ibrahim. Bot pemintas ini dikuasakan 3 enjin Mercury OEM, setiap satunya berkapasiti 300 kuasa liter. Dan berkuasa untuk rumah, mampu beroperasi dengan 300 kuasa liter bagi misi melintas dan penyelamat. Bot yang kedua, bot kuatan tempatan jenis DJ Hawk Standard, ditugaskan untuk operasi khas oleh pasukan jenis pasukan tempatan khas APNN. A-Bot Unit 3 dan tempatan untuk operasi di kawasan Jagat Luput dan mampu menaiki ke atas. Kapal surveillance unit rescue, sistem badan bergerak sesuai keadaan pada penggunaan bantuan 4 roda dan boleh beroperasi di semua jenis muka bumi serta cuaca. Menghadiri pentas kenamaan ialah pasukan Polis Diraja Malaysia, tegak mempertahankan kedaulatan tanah air di bawah panji polis dan masyarakat berpisah tiada. Barisan Wira PDRM melangkah penuh disiplin dan semangat juang yang tinggi diketuai Yang Berbahagia Komisioner Polis Datuk Seri Azmi bin Abu Kasim, Penggalah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam yang berada dalam detachment unit berkuda Pasukan Simpanan Persekutuan PSP. Turut serta 30 pegawai polis bersama 30 ekor kuda terdiri dari baka, Arabian, Womblad dan Polo Pony. Menyusul yang membawa calon gemilang dan sang saka biru terdiri daripada 23 pegawai polis dari berbagai cawangan. Berikut masyarakat pusat PDRM pimpinan Superintendent Muhammad Fazilah bin Muhammad Noor dan Drum Major Korporal Muhammad Fakrul Reza bin Ramlan dengan kekuatan seramai 83 pegawai polis.
Seterusnya, detachment pakaian kerja working dress melibatkan 167 orang pegawai kanan dan pegawai rendah yang terdiri daripada pakaian kerja tugas am, unit polis pelancong, misi TVD dan jabatan bersama 15 pegawai polis dan 15 ekor anjing dari Dr. Dr. Shepherd dan Labrador. Penggunaan jabatan kesehatan dan penguasaan trafik diikuti BMW 1260 GS RAT, penggunaan unit tindakan khas. Kenderaan barisan harapan Honda Civic 1.5 MPTC dan Honda City 1.5S, Water Banner Scania P360B dan dua kenderaan common vehicle Scania Q410 IBEX sebagai kereta perintah bagi tujuan menyuraikan kerumunan haram. Rotor X17 ATV dan Mazda CX-5 JSBT. Diikuti Scania K380 RMCC Bus yang beroperasi dengan menggunakan teknologi long-term evolution bagi mempercepatkan proses risikan dan penyiasatan. Dituruti Toyota Hilux Sonet K9, Mercedes Sprinter UPV, Nissan Rocket 2.4 XM, Toyota Hilux 2.4 GSM RSFB dan Toyota Hilux 2.4 Single Cab GS Cargo. Kenderaan Armored Personnel Carrier Joint Assault Weapon System, kenderaan berperisai teknikal khusus untuk operasi berisiko tinggi. Kenderaan Armored Personnel Carrier Guardian varian terkini yang digunakan untuk mempertingkatkan tahap keselamatan negara, terutamanya mengekang pencerobohan sempadan negara. Ditampilkan Toyota Hilux 2.8 Roadster, unit tindak khas dan Toyota Hilux 2.4 guna sama balai yang menunda Jet Ski Marine Polis Diraja Malaysia dan Mercedes-Benz Actros Prime Mover with flatbed trailer complete with dock bagi tujuan tugasan pemusnahan bom berskala besar, mengalihkan halangan dan masuk ke kawasan bencana. Berikut ialah kontingen Angkatan Tentera Malaysia dari pelbagai cabang perkhidmatan darat, laut dan udara beserta dengan aset-aset keselamatan. Mendahului kontingen Angkatan Tentera Malaysia ialah Penjarakan Pusat Latihan Muzik Tentera Darat 2 dengan kekuatan 30 anggota dan diketuai oleh Pegawai Warrant 2 Zainuddin bin Lamli, dibantu Drum Major Staff Sergeant Juhaimi bin Jaafar dan Band Sergeant Major Staff Sergeant Muhammad Rafi bin Hassan. Menyusul ialah kontingen Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan 42 anggota terdiri daripada 26 veteran lelaki dan 6 veteran wanita, diketuai oleh Lieutenant Colonel Taufiq bin Mahaban Persara. Berikut Angkatan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada gabungan Regimen Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela TLDM dan Pasukan Simpanan Sukarela TUDM dengan kekuatan 3 pegawai dan 207 anggota pegawai kadet dan seorang anggota lain-lain pangkat. Diketuai Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zul Azhar bin Yahya dari Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Angkatan Sukarela memainkan peranan penting sebagai benteng kedua dalam pertahanan negara.
Malaysia yang ditemukan pada 26 Oktober 2016 dengan kekuatan 35 anggota, pimpinan Lieutenant Nur Rahmani Desi Muhammad Sulaiman, dibantu oleh Ground Ranger Sergeant Protiana Bindrati. Yang pertama sepenuhnya oleh anggota wanita menjadikan pasukan wanita tunggal dalam Angkatan Darat Malaysia telah melarikan nama negara Lebanon Vietnam pada 2024 serta Military Regional Exchange of ASEAN anjuran Vietnam People's Army. Melangkah jaga Sri Kandi Perkasa, Kontinjen Gabungan Wanita Angkatan Tentera Malaysia, terdiri daripada 3 pegawai dan 206 anggota mewakili 3 cabang perkhidmatan darat dan udara, diketuai Lieutenant Colonel Nur Hafifah binti Majid dari Tentera Darat Malaysia, pegawai staf 1 Belanjawan Markas Pemerintahan Medan Barat dan Saudara. Kontinjen ini menghimpunkan Sri Kandi dari berbagai kebakaran. Pendahului kontinjen Malbat 813 ialah penjerongan pusat latihan Divisi Tentera Darat 3 dengan kekuatan 38 anggota dan dipimpin Pegawai Warren 2 Zainuddin bin Inhad dan dibantu oleh Ground Major Staff Sergeant Muhammad Syahrizal bin Abdul Rahim dan Band Sergeant Major Staff Sergeant Nur Hisham bin Muhammad Nur. Berikut kontinjen misi Malbat 85013 yang akan dijalankan misi pengamanan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan. Kontinjen Malaysia berjalan bertempatan 82 pegawai dan 772 anggota lain berpasang diketuai Tentera Haji Muhammad Rizwan bin Abdullah. Misi Malbat merupakan gabungan anggota Tentera Darat, anggota TRGM, anggota TUGM, pegawai awal Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Bidang Tertinggal APCG. Kontinjen ini akan melaksanakan misi pengamanan di selatan Lubnan berbulan 5 November 2025 hingga 5 November 2026. Berikut ialah Pancarakan Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan 2 pegawai dan 3 kehormatan anggota di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Muhammad Rizal bin Haji Muhammad Nur DDF selaku Pengarah Division dan Kesenian DDF dan dibantu Kapten Sabri bin Hamil DDF, Flight Sergeant Muhammad Taufik bin Zakaria dan Ground Major Korporal Udara Muhammad Syafiq bin Muhammad Nazira. Menyusul ialah pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia terdiri daripada 3 pegawai dan 204 anggota diketuai Lieutenant General Azrul Faisal bin Ibrahim Omar QDM, manakala Sergeant Major Regiment Kontinjen adalah pegawai Warren Udara 1 Muhammad Hidayat bin Muhammad Syahid dengan jogan kata sentiasa di Angkasa Raya QDM Tonggak Utama Pertahanan Ruang Angkasa Negara. Buka dasar-dasar QDM didahului oleh kenderaan pembawa besar Saskia KPNS, kenderaan pertahanan negara yang mampu memberikan pertahanan udara alat rendah dari serangan udara musuh pada jarak efektif 7 km. Divisi 3 kenderaan bandar dan Bangsa Malaysia ini sengaja yang digunakan bagi membawa besar dan hotel untuk pesawat PUGM. Diklat pertama membawa KH-9 AUL, KH-1 UL, besar KH-59 AUL dan KH-29 UUC. Diklat kedua membawa besar R-27, besar R-73, A-10 Embraer, besar A-70, ABS-84 Harpoon, Mark 82 JN, Mark 83 JN. Diklat ketiga membawa besar KH-59 AUC dan 103 UL. Menyusul Pancarakan Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan 1 pegawai dan 40 anggota, pimpinan Lieutenant Komandan Muhammad Syamran bin Ramli DLDM selaku pengarah misi dan dibantu oleh Ground Major Pegawai Warren 1 PGM Al-Syami bin Salal. Menghadapi pentas pengamanan ialah kontinjen Tentera Laut Diraja Malaysia. Kontinjen ini diketuai Komandan Abil Ashraf, kontinjen Tentera Laut Segak melangkah karga. Menyusul SNTLDM didahului SN Pascal, High-End Military Watercraft, Inovasi Syarikat Bumi Putra, Pro Touch Engineering Sdn Bhd, lengkap dengan sistem navigasi maritim dengan Golongan kedua, President Center, Guard dan ATEL, Mine Disposal Vehicle, pakai penyelam ranjau BLDM terdiri daripada Surface Supply Breathing Apparatus, UCAD Breathing Apparatus, Self-Central Dive, Compressed Air Breathing Apparatus atau lebih dikenali sebagai
yang diketuai oleh Tuan Major Pegawai Waran 2 Muhammad Bagi bin Abdul Rahman dan dibantu oleh Sarjan Muhammad Hafizuddin bin Baharudin. Berikutkan pembunuhan dan peradaban gabungan yang tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat diketuai Lieutenant Colonel Darul Nizam bin Mat dan dibantu Pegawai Waran 1 Muhammad Faizal Syukri bin Abdul Rahim dengan kekuatan 3 pegawai dan 204 anggota memperolehkan variasi pakaian, senjata dan peralatan asas anggota seperti pakaian tinjau, pakaian lengkap medan musuh peralatan bekasan, pakaian mission oriented protective posture, 4 dan chemical, biological, radiological, nuclear dan explosive, pakaian gear suit dan pakaian perkasan penawar Corporis Tentera Diraja. Bagi melengkapi kontingen hybrid tentera darat, cawangan Serikala Pulana adalah satu-satunya unit K9 dalam Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan satu pegawai yang berkelompok anggota bersama 22 ekor anjing perang yang diketuai Kapten Suri Anak Khan. Turut serta yang kuasa senjata berkuda Muhammad Raja kita mempunyai kekuatan 6 pegawai dan 19 anggota diketuai oleh yang berbahagia Suri Raja Datuk Muhammad Basri Dua unit kereta pengguna Honda Civic, 3 unit ATV, 2 unit PPS, PKG dan ATL, 1 unit PPM, ATLM, 1 unit TK Matuang Bosi dan 2 unit Kini Wagon, HMT dan FZM. 2 unit Vantec ATL dan HMT, 2 unit Toyota X-Man, COTP dan COTN, 2 unit Light Forward Repair Vehicle, 2 unit Rapid Ranger, 2 unit Meriam 105mm Pack Howitzer, 2 unit Multi-Channel Radio System, 1 unit Meriam 35mm Olicon, 1 unit Sistem Roket Launcher Berganda Astros, 1 unit Meriam 155mm G5 Mark III, 1 unit aset jambatan yaitu Short Integrated Ramp, 2 unit kenderaan pengangkut kereta berisai dengan muatan Adnan 25mm dan Konteka. Turut serta 26 atlet Bina Badan dari Persatuan Bina Badan ATM mewakili 3 cabang perkhidmatan. Terkini 8 atlet Bina Badan ATM telah merangkul 3 pingat emas, 4 pingat perak dan 1 gangsa. Dan seorang atlet dinobatkan sebagai Johan Mr. Asia di bawah kategori 85 kg dalam kejohanan 57 Asian dan 19 Southeast Asian tahun 2025. Menyusul ialah pasukan gabungan 10 Brigade Barat dengan kekuatan 55 anggota sehingga melangkah. Diikuti pasukan 10 Brigade Para atau lebih dikenali dengan panggilan pasukan Atur Gerak Cepat di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Yusrin Azwan bin Abdul Aziz. Ditemukan pada 1993, pasukan ini sentiasa bersedia diatur gerakan di darat, laut dan udara selari dengan jalan kata hingga pantas. Turut mengiringi kontingen 10 Brigade Para ialah motosikal Scrambler penggunaan pasukan tinjauan Pandura Super Cat 6x6 all-terrain mobile platform Mark III digunakan bagi mengumpulkan payung terjun, CDS dan simulasi ransom. Kenderaan membawa senjata Vantec dilengkapi dengan senjata AGL dan 12.7mm HMG. Meriam 105mm light gun MK2 ditarik menggunakan kenderaan penarik meriam jenis Vantec.
Unsur masyarakat pusat Ko Amal Diraja terdiri daripada 2 pegawai dan 1 anggota lain pangkat dipimpin Kenal Tun Saiful Azman bin Zainal Abidin, Pengarah Muzik Masyarakat Pusat Ko Amal Diraja, dibantu Kapten Amirul Syafiq bin Al-Aziz dan pegawai Warren 1 Maksim bin Medel. Manipula drum major adalah pegawai Warren 2 Emir Fitri bin Ismail, pernah mewakili Malaysia mengadakan persembahan di Girion Korea Selatan pada tahun 2024. Berikut kontingen gabungan pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada 21 grup Gerahaj DJK, pasukan khas laut Pascal dan pasukan khas UDM Pascal dengan kekuatan 3 pegawai dan 200 anggota lain-lain pangkat. Diketuai oleh Colonel Muhammad Zahid bin Zulkifli dari 21 grup Gerahaj. Turut serta janasan pasukan khusus ATM terdiri daripada Major Operation Chemical yang berfungsi untuk membawa kritik jarak jauh dan mampu memusnahkan pengurusan dan kenderaan bekas semasa operasi. Weapon Intervention Chemical Jiwa Merdeka. Sambutan Hari Kebangsaan diteruskan dengan persembahan khas oleh Angkatan Tentera Malaysia. Hadirin akan menyaksikan persembahan bagpipe gabungan Angkatan Tentera Malaysia terdiri dari anggota yang bermain alat muzik bagpipe, high tension drum, pendek drum, bass drum, dan drum major. Persembahan ini memamerkan keunikan pakaian dan persembahan muzik bagpipe beserta alunan ketukan drum. Diketuai Lieutenant Colonel Dom Abedul Syamrin Muhammad Cuda, Komandan Pusat Latihan Muzik Tentera Darat dengan kekuatan seorang pegawai dan 130 anggota lain-lain pangkat. Sama-sama kita saksikan bagpipe gabungan ATM.
lebih dekat. Ulang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memaparkan kebolehan dan kesiapsiagaan kuasa udara, Kami telah menggabungkan kemahiran dan kebakaran udara Angkatan Tentera Malaysia serta agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan Malaysia. pesawat-pesawat udara yang akan dipersembahkan sebentar lagi adalah milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Pada pagi ini, Putrajaya akan digegarkan dengan deruman enjin dan aksi udara oleh pelbagai pesawat yang diterbangkan khusus untuk tatapan seluruh rakyat Malaysia. Penampilan khas sempena sambutan kemerdekaan ke-68 kami tampilkan yang berbahagia Jeneral Dato' Seri Haji Muhammad Nur Razlan bin Aris UDM Kosan Jauh, Panglima Tentera Udara yang akan mengetuai segmen pertunjukan udara pada hari ini. Saya Kapten Said UDM Dan saya, Sarjan Udara Suria, komandan anda bagi segmen pertunjukan udara pada hari ini. Pertunjukan udara pada hari ini akan dimulakan dengan membuka tirai pertunjukan udara. Bawakan pandangan anda ke arah hadapan pentas utama. Pertunjukan udara pada hari ini dimulakan dengan perarakan masuk pesawat pejuang Tentera Udara. Hadirin sekalian, terimalah gerakan aerobatik Kumaskan! Kami tampilkan kepada anda gabungan formasi pesawat helikopter milik ATM, bomba, polis dan maritim. Kini mengambil di pentas utama bergerak dengan ketinggian 96 km sejam pada ketinggian 213 meter. Formasi helikopter ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Farhan TUDM, didahului dengan pesawat milik Tentera Udara berwarna kelabu gelap, 4 buah pesawat EC-725R personel AP. Diikuti 3 buah pesawat AW139 milik Tentera Udara berwarna kelabu gelap. Disusuli milik Tentera Laut berwarna kelabu gelap iaitu sebuah pesawat AW139, helikopter operasi maritim Home dan sebuah pesawat Superlim Mark 300. Di belakang adalah milik Tentera Darat dengan mengenakan warna dan corak celoran digital Tentera Darat iaitu 2 buah pesawat MD-530 Gunship bersama 2 buah pesawat A109 Light Observation Helicopter. Kemudiannya adalah pesawat berwarna putih, kuning dan merah iaitu milik bomba, sebuah pesawat AW109 Enhanced E. Seterusnya pesawat berwarna putih, merah dan biru iaitu milik polis, sebuah pesawat AW139. Diakhiri dengan sebuah pesawat milik maritim dengan mengenakan warna merah dan putih, pesawat AS-365M Cliptoki. Formasi Mega sebentar tadi terdiri daripada 16 buah pesawat helikopter yang telah diterbangkan dari Pangkalan Udara Subang terus ke Putrajaya khas untuk tontonan seluruh rakyat Malaysia. Bawakan pandangan anda sekali lagi ke sebelah kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut taktikal Maritime Surveillance Aircraft MSA. Di bawah naungan nombor 1 Skuadron Pangkalan Udara Kuching. Inilah dia, the Guardian of the Malaysian Maritime Zone. Formasi ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Shazwan TUDM. Hadirin sekalian, kembalikan pandangan anda ke kiri pentas utama. Dengan gabungan 2 jenis pesawat terbesar milik TUDM, kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut strategik dan taktikal. Meluncur dengan gagah pada kelajuan 756 km sejam di ketinggian 390 meter. Di bawah naungan nombor 8 Skuadron, nombor 14 Skuadron dan nombor 20 Skuadron Pangkalan Udara Subang dan Labuan, Malaysia. Airbus A400M Atlas, The Grizzly dan
Lockheed C-130 Hercules. Formasi ini diketuai oleh Major Farhadi UDM. Tuan-tuan dan puan, bawakan pandangan ke kiri pentas utama. Kami tampilkan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang UDM kini bergerak dalam formasi Diamond meluncur dengan kelajuan 1000 km sejam di ketinggian 300 meter bakal melintasi pentas utama. Bernaung di bawah nombor 12 skuadron dan nombor 6 skuadron. Formasi pejuang ini diketuai oleh Yang Berbahagia Jeneral Datuk Seri Haji Muhammad Nur Razlan UDM Korsai Jaya Panglima Tentera Udara ke-21. Seperti yang dipertontonkan, pesawat yang menyertai formasi ini adalah pesawat Sukhoi Su-30 MKM dengan gelaran Toru Makto. Pesawat pejuang 4.5 generation buatan Rusia ini adalah antara pesawat tercanggih dalam infanteri TUDM. Pesawat ini dilengkapi dengan dua enjin transvectoring yang berupaya membolehkan pesawat ini menukar trajektori penerbangan dalam masa yang minima. Dan telah diikuti rapat di belakang, kanan dan kiri ada pesawat Hawk Mark 2OA. Pesawat light combat aircraft buatan British ini berupaya melakukan misi close air support dan battlefield air interdiction. Sekali lagi kembali ke pentas utama. Formasi gabungan pesawat helikopter dalam mass formation batal lintasi pentas utama bergerak dengan kelajuan 120 km sejam pada ketinggian 200 meter. Formasi ini dihadiri oleh pesawat EC-725 Epi Tentera Udara. Peranan utama pesawat ini adalah combat search and rescue susah, bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Bakal mengiringi formasi di sebelah kiri anda pesawat AW139 Tentera Udara. Pesawat ini berperanan sebagai pesawat utility. Dan di sebelah kiri anda pesawat AW139 helikopter operasi Christian Home dan Superling Mark 300 dari Tentera Laut. Pesawat ini berperanan sebagai light observation dan anti-maritime warfare. Diikuti di belakang pesawat MD-530G dan A109 Light Observation Helicopter milik Tentera Darat berperanan sebagai helikopter tempur ringan terhadap kenderaan perisai ringan dan troop infanteri serta melaksanakan tinjauan udara. Dan disusuli dengan pesawat milik Agensi Penguasaan dan Penyelamat Malaysia, pesawat A109E milik Bomba. Pesawat ini berupaya melakukan pemantauan udara SAR dan mendirect serta digunakan pakai sebagai aset angkutan dan logistik. Pesawat AW139 milik polis, pesawat ini berupaya melakukan pengawasan dan rondaan udara di kawasan pantai dan pendalaman terhadap kegiatan jenayah. Dan pesawat AS365 M3 Dolphin milik Maritim. Pesawat ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim dan cari lamat maritim di zon maritim Malaysia dan lautan lepas. Dengan menerbangkan jargon kata pasukan, cekal kami amalkan di mana dan apa saja gagal di angkasa. Sedia berkorban, sedia berkhidmat, cepat dan mesra, serta God Protection. Itulah tadi lintas hormat pengenalan pesawat-pesawat kebanggaan negara. Hadirin sekalian, bagi menutup tirai segmen udara pada pagi ini, anda akan digegarkan dengan aksi aerobatik oleh pesawat pejuang TUDM. Dengan kuasa tujuan maksimal membelah awan, meluru terus ke langit. Subis Rangers tetapi untuk memimpin kedaulatan tumpah darah. Kamilah Rider of the Last Shadow, the legacy of Toru Makto. Dengan deruman enjin pesawat-pesawat pejuang yang mengujikan itu tadi, maka berakhirlah pertunjukan udara pada pagi ini. Teruskan menyokong dan mendoakan segala usaha kami dalam mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan ruang udara negara ini. Tiada kemerdekaan tanpa pengorbanan yang mulia. Tiada
kepedihan yang nyata menipisnya titisan darah ke atas tanah keramat ini. Biar sakit perih tugasan kami rasa, biar nyawa menjadi taruhan, kami bersumpah, kami berjanji. Duty, honor, sacrifice, Malaysia Madani, Raja disantuni. Terima kasih kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Dengan satu tingkat, anak bangsa bangkit meneruskan kelangsungan pembangunan negara kerana keyakinan yang tinggi bahawa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas menentukan cita-cita dan wawasannya. Dengan disiplin yang tinggi, tanpa menoleh ke belakang, jiwa merdeka, wadah perjuangan negara. Keamanan dan kemakmuran ini hadiah buat anak bangsa dari pejuang bangsa terdahulu demi mencapai hasrat dan impian bangsa yang merdeka. Di bawah penyelarasan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, terima persembahan Citra Madani.
Demikian persembahan Citra Madani Raya Disanturi di bawah penyelesaian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, disertai kumpulan kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Teresang Kenyalang Entertainment, Soka Gagah Malaysia, Vihara Art Studio, Dansa Fusion Kuala Lumpur, Pertubuhan Seni Budaya Sabah, Kuala Lumpur dan Selangor. Universiti Kuala Lumpur, Kumpulan Kesenian Mahmeri Pulau Keri, Permata Seni Tari, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, Victoria Institution, SMK Cochrane, SMK Tinggi Setapak dan SMJK Johor. Dengan berakhirnya persembahan khas sebentar tadi memperlihatkan siap-siap dunia anak watan mempertahankan